Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kami dari Kumpulan 6 akan menerangkan salah satu isu semasa, iaitu isu kesihatan mental semasa COVID-19. Seperti yang kita tahu, Kuala Lumpur iaitu kawasan metropolitan paling sibuk di Malaysia telah bertukar menjadi kawasan yang lengang, sunyi seperti bandar yang ditinggalkan setelah perintah kawalan pergerakan dijalankan. Maka bermulalah tekanan emosi semasa menyesuaikan diri untuk bekerja dari rumah. Apa sebenarnya kesihatan mental? Kesihatan mental adalah di mana seseorang itu menyedari potensinya mampu berdepan masalah kehidupan serta produktif. Masalah kesihatan mental sering dikaitkan dengan bunuh diri. Maka akibat tekanan emosi rakyat Malaysia, peningkatan kes bunuh diri telah melonjak sebanyak 20% iaitu 38 kes dari tahun 2019 ke tahun 2020. Persoalannya, apakah kaitan falsafah dengan isu yang dibincangkan iaitu isu masalah kesihatan mental? Secara amnya, kerja akal yang datang dahulu dan kemudiannya disempurnakan oleh kaki, tangan dan anggota badan. Dari sini kita dapat lihat betapa pentingnya kesihatan mental untuk seseorang itu hidup sejahtera. Maka, pendidikan falsafah penting untuk dipelajari untuk membina jati diri yang tinggi agar tidak mempunyai masalah kesihatan mental. Seterusnya, apakah hubung kait falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara dengan isu yang dibincangkan? Hubung kaitnya adalah matlamat falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan warga negara yang mempunyai sahsiah yang baik, seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Maka kita perlu sabar dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup kerana kita percaya terhadap kewujudan Tuhan. Jika tidak, kita menjadi cepat marah, angkuh dan benci terhadap suatu perkara yang terjadi. Pandangan terhadap aliran pemikiran utama dalam pelbagai aliran falsafah yang berkenaan dengan kesihatan mental. Pandangan pakar terhadap kesihatan mental ketika COVID-19. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Muhammad Yusof, cara hidup, desakan naluri dan faktor-faktor keseluruhan emosi yang berlaku di kalangan generasi muda dan juga golongan dewasa mengakibatkan kesihatan mental mereka terganggu. Yang kedua, Doktor Kesihatan Pekerjaan iaitu Dr. Syahrudin Hussein berkata, graf keresahan rakyat termasuk golongan pekerja dan majikan tidak mustahil kembali meningkat berikutan situasi semasa pandemik. Yang ketiga, pensyarah kanan dan pakar psikiatri Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia, Dr. Ruziana Masiran berkata, kesan psikologi terhadap manusia yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 boleh dilihat daripada beberapa sudut. Pandangan menurut falsafah Islam dan Barat berkenaan kesihatan mental. Menurut seorang ahli falsafah Barat, iaitu Tanner, beliau melihat stres dari sudut pandangan yang negatif. Tanner menyatakan bahawa stres akan menyebabkan seseorang itu menjadi tidak stabil kerana memerlukan pemerhatian yang khusus. Seseorang yang mengalami stres yang melampau boleh mengambil tindakan yang membahayakan dirinya atau orang-orang yang berada di sekelilingnya. Oleh itu, golongan ini memerlukan bantuan dan sokongan daripada keluarga dan rakan-rakan untuk mengurangkan stres yang dialaminya. Menurut sarjana Islam pula, hubungan sesama manusia juga mempengaruhi kesihatan mental mereka. Sebagai contoh, Al-Farabi berpendapat bahawa seseorang tidak akan mampu mencapai kesempurnaannya dengan diri sendiri melainkan dengan bantuan orang lain. Punca-punca masalah kesihatan mental bagi pelbagai pihak. Yang pertama, pekerja. Pekerja yang dibuang kerja menjadi stres kerana hilang punca rezeki. Yang kedua, petugas kesihatan. Mereka risau jika terinfeksi atau menginfeksi keluarga mereka yang berada di rumah. Selain itu, waktu kerja mereka yang semakin bertambah serta tidak ada masa untuk berjumpa keluarga kerana harus diisolasi menyebabkan mereka semakin stres, panik dan cepat marah. Yang ketiga, pelajar. Pelajar menghadapi cabaran untuk menyesuaikan diri dengan cara pembelajaran yang baru iaitu pembelajaran atas talian. Kesihatan mental haruslah dijaga dengan baik, apatah lagi ketika pandemik COVID-19. Masalah mental boleh membawa kepada kesan yang amat buruk dan lama. Ia bukan sahaja membawa kesan terhadap seorang individu sahaja, malah memberi kesan terhadap orang lain juga. Contoh kesan kesihatan mental ialah yang pertama,
meningkat kecenderungan seseorang untuk membunuh diri. Seperti yang dikatakan di awal video, peratus pembunuhan diri di dalam tahun 2020 lebih tinggi berbanding dengan tahun 2019. Dan ketika itu adalah ketikanya COVID-19 berlaku. Yang kedua, institusi keluarga akan berpecah belah. Hal ini kerana berlakunya pergaduhan di dalam keluarga tersebut. Yang ketiga, masyarakat menjadi tidak sensitif terhadap individu yang mengalami isu kesihatan mental. Dan yang terakhir, keharmonian negara akan terjejas kerana huru-hara yang COVID-19 bawa terhadap negara kita. Masalah kesihatan mental dapat diatasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamalkan gaya hidup sihat. Seseorang itu haruslah perlu cukup tidur, mengambil makanan seimbang dan melakukan senaman. Fizikal yang sihat dapat melahirkan minda yang sihat. Yang kedua, melibatkan diri dan keluarga dengan aktiviti yang berfaedah. Contohnya, berkebun, membaca dan mengambil tahu hal isu semasa. Ia dapat mengurangkan stres dan kebosanan. Dan yang akhir sekali, kerajaan juga boleh membuka servis bimbingan kaunseling dan psikoterapi secara online. Dengan bimbingan ini, seseorang itu dapat meluahkan perasaannya dan mendapatkan nasihat daripada orang yang lebih berpengalaman. Kita sudah pun sampai di penghujung video ini. Peringatan terakhir, masalah mental boleh memudaratkan seseorang dari segi mental dan juga fizikal. Oleh itu, kita haruslah menangani masalah ini dengan fikiran yang tenang. Mental yang sihat melahirkan individu yang bijak. Sekian, terima kasih.